Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkesempatan untuk berjumpa lagi dan mudah-mudahan dengan peningkatan kes yang mendadak ni lepas tahun baru Cina ni, kita doa kekal macam ni lah. Sebab takut kan apa-apa kan tutup pula masjid. Oh, berat nanang kata. Nauzubillah min zalik. Cuma saja setakat laporan yang KKM dah keluar tu, katanya lebih 95% adalah tahap 1 dan tahap 2 saja jangkitan. Maknanya tahap 1 ni adalah bersin sikit begitulah, dia tak adalah sampai sesak nafas masuk hospital apa semua. Jadi lebih 95% macam tu, keadaan masih terkawal lah, dan harap-harap keadaan kekal macam tu lah kan. Sebab bila macam pengalaman kita sebelum-sebelum ni pun, sekali tutup tu tak tahu bila dah orang kata buka balik, kita nak kelas ke nak hatta solat Jumaat pun susah dan sebagainya. Baik, kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil ikutlah semua SOP semua, insya-Allah. Baik, pada minggu lepas 2 minggu lepas, pada 2 minggu lepas kita sampai muka surat 232 tu, iaitu hujah orang kafir dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Hujah orang kafir dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hujah mereka kata bahawasanya kami ini musyrik adalah disebabkan ini ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Ataupun mereka sebutkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, nescaya kami ini dah jadi mukmin dah pun, kami dah jadi muslim dah pun. Jadi mereka menyandarkan perkara itu pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kita kata samalah juga seperti pandangan golongan salah satu dalam pecahan akidah kita ni. Ada satu golongan zaman dulu, sekarang tak ada lah dah, nama dia adalah Jabariyah. Okey, golongan Jabariyah. Jabariyah ni maksud dia Jabariyah maksud dia terpaksa. Okey, terpaksa dalam erti kata mereka berpegang bahawasanya nasib manusia ni, segala perkara yang berlaku pada kita ni, sehinggakan kepada amal soleh dan juga amal maksiat pun, semuanya telah ditentukan oleh Allah dan kita tidak ada sebarang pilihan. Auzubillah min zalik. Ini golongan Jabariyah. Malahan sebahagian daripada, ada seorang ulama, dia kepakaran dia dalam bidang perubatan. Saya tak mau sebutlah sebagai hormat pada dia kan, zaman dulu, tapi dia kepakaran dia dalam bidang perubatan. Dari sudut akidahnya pula, walaupun bidang perubatannya, dia punya sumbangan tu guna sampai sekarang, dan tamadun barat pun guna dia punya sumbangan. Saya rasa tuan-tuan tahulah siapa kot. Cuma saja masalahnya dari sudut akidah, dia adalah akidah Syiah mazhab Imam 12. Dan selain daripada pegangan akidah Syiah dia juga ada bau-bau Jabariyah tu pun ada juga. Antara perkara yang Al-Imam kita Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang dia punya pandangan ni, sebab dia pernah sebut, kalau kita faham berkenaan qada dan qadar ni, maka kita tak takut buat maksiat. Nauzubillah min zalik. Ni tak boleh Okey, kalau macam dalam bidang perubatan ataupun sains-sains lain yang dia maju tu, tak apa, tu tak ada masalah, kita ikut. Tapi dalam bab akidah ni kena tawakuf lah, tak boleh lah macam demikian. Okey, sebab hujahnya pun samalah. Kalau orang kata kenapa mencuri, sebab Allah takdirkan saya mencuri. Kenapa minum arak, sebab Allah takdirkan saya minum arak. Jadi sama juga ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat 148 149 ni, Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah bahawasanya mereka menggunakan hujah ni, kalau Allah berkehendak sesungguhnya kami ni dah jadi mukmin dah pun. Okey, jadi mereka menyalahkan ni sebab kami kufur sebab ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana Allah jawab? Yang ni kita tengok akhir bulan lepas, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kembali kepada mereka, apakah mereka pernah melihat tulisan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala di Lauh Mahfuz? Okey, sehingga kan mereka boleh kata, memang kami nampak Allah tulis dekat Lauh Mahfuz tu, kami ni kekal sebagai kufur sehingga akhir hayat kami. Kamu pernah tengok ke? Okey, sebagaimana kita tahu cara kerja Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan manusia. Itu kita semua terima macam tu. Cara melihatnya Allah tak sama dengan manusia. Cara mendengarnya Allah tak sama dengan manusia. Samalah juga cara tulisannya Allah tak sama macam manusia.
Manusia barangkali tulis satu novel, dia punya ending perakhiran dia satu saja, tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak semestinya, kita tak tahu. Okey. Jadi sebab tu dalam bab qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuntutan keimanan kepada kita adalah kita kata qada dan qadar adalah sebahagian daripada soal kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan soal kehendak Allah ni kita kata itu misteri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saja dari sudut akidahnya, semalam pun di Masjid Titi kami bincang bab ni. Cuma dari sudut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kena faham kehendak Allah ada dua jenis. Saya ulang sikit kat sini lah, untuk manfaat bersama. Kehendak Allah ada dua jenis. Dulu pun kita pernah sebut, tak apa ulang kaji balik. Yang pertama, kehendak dari sudut kauniyah. Kehendak kita panggil iradah kauniyah ataupun kehendak penciptaan, ataupun dalam erti kata lainnya, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang terkait dengan ciptaan alam ni. Yang ni memang kalau Allah berkehendak, maka dia akan jadi sebiji macam Allah Subhanahu Wa Taala nak. Sebagai umpamanya apa? Pertukaran malam dan siang, Allah dah tentukan dah. Sebagai umpamanya apa? Kita kata soal rezeki termasuk juga dalam soal ni. Sebagai contoh kita kata peredaran bumi, peredaran matahari, peredaran bintang, peredaran angin, pertukaran musim dan sebagainya. Ini pun kita pun wabak dan sebagainya, sebahagian tak daripada ketentuan Allah, dah pasti sebahagian ketentuan Allah. Dan perkara ni Allah nak macam tu, memang dia jadi macam tu. Memang tidak ada makhluk yang ada pilihan. Termasuklah yang kita ni lahir atas muka bumi Allah ni, lahir sebagai orang Melayu, lahir duduk Perlis, tak pun lahir Pahang main lagi ke Perlis umpamanya. Itu semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa daripada kita pilih benda ni semua. Nah, itu semua ditetapkan Allah dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehendak Allah dari sudut ni, sama ada kita suka ke tak suka, dia akan berlaku sama macam yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, takkan lari walaupun sedikit. Iaitu kehendak dipanggil kehendak kauniyah ataupun kehendak penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ayat ni yang kita bahaskan. Yang kedua digelar sebagai kehendak syar'iyah. Kehendak syar'iyah, iradah syar'iyah ataupun kehendak syar'iyah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut disiplin keagamaan ke atas kita. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala ada tak menetapkan bahawasanya semua manusia hendaklah mengabdikan diri hanya pada Allah? Ada tak Allah tetapkan macam tu? Ada. Tapi dia jadi tak macam tu? Tak. Adakah semua manusia mentauhidkan Allah? Tak. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Okey, jadi begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan semua orang Islam wajib solat. Ada tak orang tinggal solat? Ada. Bukan saja semua orang Islam, semua manusia wajib solat, tu lagi tepat. Tapi orang kafir tak solat teruslah. Orang Islam ada tak tinggal solat? Ada juga kata. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan semua orang kena mengeluarkan zakat. Adakah semua manusia keluarkan zakat? Tak. Yang keluarkan zakat cuma orang Islam saja. Itu pun ada tak orang Islam lari daripada zakat? Pun ada juga kata. Okey, jadi ini digelar sebagai kehendak syariah Allah Subhanahu Wa Taala, benda-benda yang Allah dah jelaskan apa yang dia nak dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, tetapi dia tidak berbentuk paksaan seperti iradah kauniyah. Dia bukan bentuk paksaan, tetapi dia berbentuk apa? Dia berbentuk pilihan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan dalam seluruh dunia ni, kita kata dalam bab iradah kauniyah, yang tu semua kena ikut, memang tak ada pilihan. Tetapi dalam bab iradah syar'iyah, kehendak keagamaan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat situ kita kata manusia dan jin diberikan pilihan. Sama ada nak beriman ataupun nak kufur, sama ada nak muslim, nak jadi orang Islam, ataupun nak kekal dalam agama kemusyrikan dia tu. Itu diberi pilihan. Dan di atas dasar pilihan manusia dan jin tu, ada dia punya perakhiran dia, sama ada syurga ataupun neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi dalam perbahasan yang kita bincang hujung bulan lepas dan juga yang malam ni, soalnya adalah orang kata yang kami buat maksiat tu pun termasuk dalam kehendak kauniyah Allah. Dia sebut macam tu. Sebab dia kata apa? Kami terpaksa, kami tak ada pilihan. Sedangkan kita kata soal ketaatan dan maksiat ni tak masuk bawah perbincangan iradah kauniyah, betul tak? Dia tak masuk bawah soal kehendak Allah dari sudut penciptaan. Dia masuk dalam soal kehendak Allah dari sudut apa? Dari sudut syariat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kata Dr. Naim pun kat sini pun ada dia sebut, dia kata, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan dia punya suruhan dan larangan dengan jelas? Allah dah kata dak kita ni kena solat? Ada dak Allah arahkan kita kena solat? Ada. Maka solat je lah. Allah dah arah suruh solat secara jelas.
kita pula tak tahu tulisan Allah kat Lauh Mahfuz macam mana. Tiba-tiba kita nak langkah arahan Allah tu, kita nak kata apa? Saya ni tak solat sebab Allah tulis saya tak solat. Tak boleh lah macam tu. Sedangkan tulisan Allah Subhanahu Wa Taala kita tak tengok. Malahan tak ada siapa manusia dapat tengok. Nabi SAW waktu baginda Isra Mi'raj pun, baginda paling dekat dengan Lauh Mahfuz sehingga baginda dengar gesekan pena pada Lauh Mahfuz. Maknanya dekat sangat-sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi boleh tak baginda pergi tengok Lauh Mahfuz tu, hafal semua ilmu Allah Subhanahu Wa Taala? Mustahil. Itu mustahil. Tak boleh. Itu terlalu besar untuk mana-mana manusia. Okey, jadi itu hujah Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dah tengok ke Lauh Mahfuz, membacanya, dan kemudian dah boleh jadikan hujah pada Allah. Ya Allah, saya mencuri sebab saya tengok dalam Lauh Mahfuz Tuhan dah tulis saya confirm kena mencuri. Dah tulis macam tu. Okey, tak ada orang yang dapat tengok macam tu. Kemudian sambung Dr. Naim ke surat 232 tu, dia kata dengan hujah inilah, perenggan kedua tu, dengan hujah inilah Allah menjawab di dalam beberapa potong ayat Al-Quran ditujukan kepada orang-orang yang menggunakan takdir Allah untuk melepaskan daripada seksa. Antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Allahu akbar. Wallahu amarna biha. Kita tengok maksud dia. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dia kata, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata kami mendapati nenek moyang kami mengerjakannya dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Na'udzubillah min zalik. Hasya lillah. Kami tengok nenek moyang kami buat, lepas tu sebab Allah arah kami, sebab tu kami buat. Na'udzubillah. Allah arah dari sudut macam mana? Allah arah dari sudut, dia kata Tuhan telah tuliskan takdir kami kena buat macam tu. Na'udzubillah min zalik. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, qul, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan keji. Mengapa kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Ataupun dalam kata lainnya, ada tak dalam Quran Allah suruh buat benda-benda tu? Ada tak dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala kata minumlah arak, mencurilah kamu ikut suka hati, sebab semuanya aku telah tentukan? Ada ke Tuhan sebut macam tu? Tak ada. Yang ada Allah Subhanahu Wa Taala kata arak tu sebahagian daripada amalan syaitan. Hak tu ada. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan kamu hampiri zina. Yang tu ada. Jadi macam mana dia kata kehendak Allah Subhanahu Wa Taala nak kami buat semua ni? Na'udzubillahi min zalik. Itu bukan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Dr. Naim, sebenarnya gaya bahasa Al-Quran dalam hujah mereka itu adalah untuk membetulkan manhaj hidup manusia dalam berfikir dan merenung, dan untuk menegaskan bahawa mereka dikehendaki menunaikan suruhan Allah dan menjauhi larangannya agar mereka dapat menyesuaikan diri mereka dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi yang pada hakikatnya Allah dah nyatakan bagi kita apa yang dia nak dan apa yang dilarang. Dan kalau kita sesuaikan keadaan diri kita sama macam apa yang dia nak dan apa yang dilarang, maka itulah dia kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak hamba dia mukmin, Allah nak hambanya semua beribadah pada dia. Yang tu yang jelas disebutkan dalam Quran. Apa kata Nabi SAW waktu perang Ahzab? Waktu perang Ahzab kita kata ada sebahagian sahabat kata bukan lemah iman, tak mencadangkan perbincangan. Sebab di antara sunnah Nabi SAW, banyak kali saya sebut, adalah bermesyuarat. Itu antara sunnah Nabi SAW. Wasyawirhum fil amr, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan minta pandangan mereka dalam perkara-perkara. Itu mesyuarat ni sebahagian daripada ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang boleh cakap macam tu. Okey, jadi waktu perang Ahzab tu 12-13 ribu orang tentera berhimpun dekat depan Madinah. Ada sebahagiannya yang kata macam kita boleh keluar lari daripada Madinah dulu ke, ataupun kita buat perjanjian dengan mereka, kita bagi apa ke. Apa kata Nabi SAW? Umirtu an uqatilan nas. Aku telah diperintahkan untuk, kalau mereka ni datang nak berperang, aku diperintahkan untuk balas balik, untuk perang balik, sehingga mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Itu arahan Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi. Allah nak Nabi ni diutuskan untuk membawakan tauhid kepada manusia. Allah nak macam tu. Sehingga kan memang tak ada istilah berundur, tak ada, kata Nabi SAW. Aku diperintahkan sedemikian supaya manusia, sehingga aku diperintahkan sehingga mereka mengucapkan tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah, dan aku adalah Rasulullah. Allah perintah aku sedemikian. Jadi kalau dah sampai macam tu, tegasnya Nabi SAW, kehendak Allah, dia nak manusia mukmin ke dia nak manusia kafir? Dia nak manusia mukmin. Dia dah cakap jelas. Cuma saja dalam kebijaksanaan dia, dia beri pilihan sama ada nak mukmin ataupun kafir. Jangan salahkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Okay, sebab tu dalam hadis Imam Muslim, ada dalam hadis 40 Imam Nawawi, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Qudusi, Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai hamba-Ku, kesemuanya itu adalah amalan kamu, aku hanya mencatat saja, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu buat perbuatan baik ke, kamu buat perbuatan jahat ke, itu perbuatan kamu, aku catatkan saja. Maka sesiapa yang menemui kebaikan di pada mahsyar di akhirat kelak, hendaklah dia memuji Allah. Tetapi kalau siapa antara kamu yang melihat azab, maka jangan salahkan sesiapa melainkan diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab Allah beri pilihan. Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menetapkan untuk kita ni berbuat maksiat. Tuhan tak buat macam tu. Okey, jadi kita qada dan qadar cukup sampai kita beriman sampai situ saja. Jangan kita tanya lebih. Kat sini dia ada beri penyertaan berkenaan perkara ni. Berkata Syekh Qutb dalam mentafsirkan ayat, Syekh Qutb ni buku dia apa? Fi Zilalul Quran. Okey, dan Fi Zilalul Quran ni sebenar-benarnya kalau kita tengok, dia bukan buku tafsir sebenarnya. Dan Syekh Qutb, Allahyarham Syekh Qutb pun bila dia tulis Fi Zilalul Quran ni, kalau tuan-tuan tengok kat mukadimah, dia pun cakap dia tidak berniat nak buat buku tafsir, kata. Okey, cuma saja sebab pandangan peribadi dia ataupun dia punya dia punya ruang lingkup pemerhatian dia berkenaan Quran tu merupakan perkara-perkara yang kita kata banyak boleh dijadikan contoh. Sehingga kan orang mengangkat, okey ni kitab tafsir. Yang dia buat sebenarnya niat dia bukan nak buat kitab tafsir. Niat dia nak menyatakan bila dia baca Quran ni apa yang dia terfikir, itu saja. Sebab tu golongan mufassirin zaman yang terkini ni, macam contoh Dr. Zahabi, bukan Zahabi ulama itu tu, Dr. Zahabi orang lain, dia pensyarah zaman sekarang ni, dia memasukkan tafsir Syekh Qutb ni sebagai sebahagian dalam tafsir, tetapi dipanggil sebagai tafsir birra'i, tafsir menurut pandangan penulis tu. Boleh terima tak boleh terima? Kalau pandangan penulis tu selari dengan Quran Sunnah, boleh terima, apa masalah? Tak boleh terima. Yang tak boleh terima kalau pandangan penulis tu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebagai contoh yang dibuatkan oleh tafsir batiniah oleh ulama-ulama Syiah Ismailiyah, waktu tu kita tak boleh ikut lah. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa aqimis salata li dzikri, dirikan solat untuk mengingatiku. Mereka kata tak, solat ni maksud Allah sebenarnya adalah silaturahim, bukan solat. Mampus lagu tu. Waktu tak boleh, yang tu kita tak boleh ambil. Okey, tapi yang ni bagus, banyak dia punya permata dia. Dia kata ketika dia mentafsirkan ayat surah Ali Imran ayat 148, menarik kat sini, dia kata, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun. Yang bermaksud, katakanlah apakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga kamu dapat mengemukakannya kepada kami. Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan semata-mata, dan kamu tidak lain hanya berdusta. Kat sini digunakan perkataan zan. Zan ni maksud dia apa, tuan-tuan? Zan ni kalau dia sebenarnya dia tidak ada satu perkataan tepat dalam bahasa Melayu zan ni. Sebab saya ingat 2 minggu lepas kat kuliah saya ada orang tanya, ustaz, ada orang kata bahawasanya hadis itu zanni. Ini zan, bab zan kan, ada itu zanni, cerita berkenaan zanni ni. Zanni dia kata maknanya ragu-ragu, prasangka macam ni lah. Dalam ayat ni betul lah maksud dia prasangka. Zon ni tuan-tuan, dia bukan prasangka dalam erti kata kita faham syak wasangka, bukan tau. Kalau kita ni sebut prasangka, maknanya benda tu kita tak yakin langsung dia punya kebenaran. Dia betul tak? Itu dalam uruf kita faham macam tu. Tapi dalam bahasa Quran, zon ni dia boleh bermaksud yakin, dia boleh bermaksud tak yakin. Itu hebatnya Quran. Sebab zon ni maksud dia macam ni. Dari sudut bahasanya, zon ni maksud dia sangkaan. Okey, zon ni maksud dia sangkaan. Tetapi dalam zon ni dia satu, kalau saya sebut spektrum boleh faham. Dia ada dia punya julat. Ya, julat. Dia ada julat dia. Maknanya kita punya prasangka tu ada julat keyakinan. Adakah keyakinan kita 10% ataupun keyakinan kita 90%, macam tu. Dia ada julat dia. Selagi mana dia tak capai 100%, dia bukan keyakinan. Itu beza dia. Okey? Bila saya kata yakin maksud apa? Yakin memang sampai ke tahap masuk mahkamah pun boleh ha. Yang tu mesti 100%, betul tak? Kan? Kalau contoh, saya selalu bagi contoh kes orang bunuh umpamanya kan. Kita duduk kat rumah kita bangun pukul 1:30 pagi dengar bunyi bising kat luar. Kita pun bangun dengan mamai dengan saya ni pula, kalau tak ada spek mata rabun jauh tuan-tuan, memang tak nampak apa.
Dengan bangun mama tu saya nampak ada orang tikam si A tikam si B. Dah lah lampu jalan pun tak ada, gelap. Nampak bayang dua orang tu saja. Orang A tu tikam B, B tu jatuh, A tu lari. Rasa-rasa saya masuk sebagai saksi dan mahkamah boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh, sebab yang A tu saya tak tahu siapa pun, saya tak nampak. Kalau hakim ataupun lawyer tanya, kamu nampak betul-betul ke A ni hak bunuh? Saya tak nampak, saya nampak bayang orang tikam lepas tu lari. Siapa dia? Dengan saya pun tengah mamai, barangkali tak ada orang tikam kot, saya mimpi. Macam tu. Okey? Jadi yang tu zon. Tetapi zon dalam erti kata keyakinan dia mungkin bawah daripada 10% kot lagu tu kot. Berbanding dengan yang kedua, okey, yang kedua saya bangun ataupun saya tak tidur lagi. Saya tak tidur lagi, kemudian saya dengar bunyi bising. Saya pun bangun, ambil spek mata, pakai spek mata, lampu jalan ada, saya pun pasang lampu rumah saya, hot spotlight mengalir ke jalan tu. Lepas tu saya nampak si A tikam si B. Nampaklah dia punya iras-iras muka dia tu kan. Yang tu dari sudut keyakinan meningkatlah banding tadi. Tapi boleh tak saya kata saya nampak fulan bin fulan tikam orang ni, memang saya nampak dia tak salah, saya nampak dia tikam lepas tu dia lari. Rasa-rasa berani tak saya sebut macam tu? Tak berani lagi. Okey, lainlah kalau saya duduk depan rumah, hok ada orang ni datang depan tengah-tengah hari buta, kata bergaduh, A ni saya kenal, B ni saya kenal, nampak A tikam B, A ni lari. Yang tu dari sudut keyakinan memang tinggi lah. Sebab memang kita ada kat situ, kita nampak sungguh muka tu. Jadi semua ni kita kata melainkan yang terakhir tadi tu, semua ni adalah zon, cuma saja tahap keyakinan dia berbeza. Betul tak? Tahap kita pasti tu berbeza. Okey. Jadi kalau kita kata zon tu tahap keyakinan kita rendah, maka kita tak terima lah. Okey, kita tak boleh. Tetapi kalau tahap zon kita ni, walaupun kita tak pasti 100%, tak pasti macam kita tengok sendiri, tetapi keyakinan kita tinggi, yang tu pun zon juga, tapi zon lebih kepada keyakinannya tinggi. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh Allah guna dalam perkataan zon dalam Quran, Allah kata allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Allah kata orang-orang mukmin ni adalah mereka yang yazunnuna. Allah tak kata yuqinun, tak. Allah kata yazunnuna, iaitu mereka yang yazunnuna. Kalau tengok pimpinan Ar-Rahman tu, dia kata berkeyakinan, dia tak kata prasangka. Walaupun perkataan zon. Sebab apa? Sebab kita dari sudut kita mati, alam kubur, alam akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala, ada tak kita tengok dengan mata kepala kita? Ada tak? Tak ada. Ada tak kita dengar dengan telinga kita? Belum lagi lah setakat ni. Maka kita yakin, insya-Allah dengan keimanan kita yakin. Tapi nak kata keyakinan sehingga ke tahap memang macam nampak, yang tu memang mustahil. Itu dipanggil allazina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan perkara ghaib. Boleh nampak tak? Okey. Jadi bila kita sebut zon, zon ni dia ada julat. Kalau keyakinan kita rendah, maka kita kata itu prasangka yang tak boleh diterima, macam ayat yang dia cakap ni. Okey, mereka kata kami ni berbuat kami ni berbuat maksiat sebab Allah tulis. Ya ke kamu pernah tengok? Nampak tak? Jadi tak pasti. Tetapi dari sudut kita ni bertemu dengan Tuhan kita, zon juga, tapi zon yang julat dia tinggi. Sebab apa? Ya, memang saya akan balik bertemu Allah. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Quran, betul tak? Allah sebut dalam hadis Nabi, betul saya tak mati tak tengok lagi, betul. Tetapi apa yang Allah sebut dalam Quran dan hadis tu cukup buatkan saya rasa prasangka saya ni kita jumpa Tuhan memang tinggilah, bahawasanya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi perkataan zon ni memang dia, itu ada orang sebut. Balik pada tadi ada orang tanya, dia kata, ustaz, betulkah hadis itu zon ni? Betul. Betul. Kata Ibnu Khaldun dalam muqaddimah dia kata hadis ni memang berdasarkan pada ijtihad kita. Ijtihad kita berdasarkan kepada perawi-perawi hadis tu. Maknanya kalau perawi hadis tu orang macam Imam Malik, dia bohong ke? Tak lah, kata. Dia punya tok guru pula Nafi', dia bohong ke? Mustahil lah. Nafi' tu tak pernah orang kenal dia sebagai pembohong. Orang yang warak, orang yang ilmu tinggi, dan dia pula anak murid Ibnu Umar. Ibnu Umar bohong ke? Tak lah. Maka kalau Imam Malik cakap tu, kita kata insya-Allah betul lah daripada Nabi SAW. Nampak tak? Yang tu zon juga, tapi kita punya keyakinan tinggi. Nampak tak? Okey? Berbanding dengan orang kata hadis ni kamu dapat mana? Hadis ni ada seorang Syiah bagi kat saya. Kalau yang tu udahlah, Syiah ni memang selalunya penipu lah kita kata. So orang yang penipu, memang kita kata dia tu kalau benda-benda yang disebut, macam ada seorang perawi Syiah, nama dia Jabir Al-Ju'fi. Saya kongsi sikit, nama dia Jabir Al-Ju'fi. Jabir Al-Ju'fi ni kata Abu Hanifah, huwa akdzabun nas.
Kata Abu Hanifah, Jabir Al-Ju'fi ni orang yang pernah aku jumpa yang paling penipu sekali dia lah kata. Sebab apa kata Abu Hanifah? Setiap kali kalau aku ada masalah maksudnya dalam fiqah lah, dulu mazhab fiqah kan. Setiap kali kalau aku duduk bersembang dengan dia kata, kemudian saya kata dekat dia, saya ada masalah dalam bab sekian-sekian, apa hukum dia apa. Bila saya cakap kat dia, terus dia kata ada hadis Nabi sebut macam tu. Semua benda ada dia punya hadis dia. Sebab apa dia ada semua hadis dia tuan-tuan? Sebab penipu. Bila Abu Hanifah cakap, oh dia kata ada Nabi cakap macam ni, ada cakap macam ni. Kata Abu Hanifah ni lah dia manusia paling pembohong. Kemudian jumpa Jabir Al-Ju'fi. Kalau orang macam ni lah riwayat hadis kat kita, zon juga, tapi rasa-rasa kita nak ambil lah. Tak ambil lah. Daripada 100,000 hadis yang riwayat, semua 100,000 palsu. Takkan satu tiba-tiba sahih kot kata macam tu kan. Jadi betul hadis itu zanni, tetapi kita berijtihad berdasarkan kepada perawi-perawi hadis tu. Kalau perawi hadis tu bagus-bagus, Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, orang yang memang kita tahu tak pernah bohong berkenaan Nabi SAW, maka yang tu walaupun kita tak dengar daripada Nabi, tapi selamat tak kita kata insya-Allah orang ni tak bohong lah, kita kata selamat tak? Selamat insya-Allah. Okey. Jadi itu maksud dia zon tu. Dia memang kalau dalam Quran, kalau tuan-tuan balik ni buat kerja rumah sikit, tengok perkataan zon dalam Quran, ada tempat maksud yakin, ada tempat maksud prasangka, memang ada macam tu. Okey, sebab apa? Sebab julat dia tu, macam saya cakap, zon ni julat dia besar, boleh faham? Julat dia besar. Kalau keyakinan tu kita punya level tu sampai dekat-dekat keyakinan, maka zon itu zon yang tinggi kita tu. Kalau rendah sangat tu, waktu kita tak ambil lah. Okey, jadi dalam ayat Quran bergantung dekat mana yang dimaksudkan kat situ. Okey, wallahu alam. Jadi bukan semua zon tu tak boleh terima dah, bukan macam tu. Baik, kemudian dia kata Syekh Qutb sambung sini, bila dia tafsirkan ayat ni dia kata, keratan ayat ini adalah untuk membetulkan manhaj pemikiran dan renungan. Sesungguhnya Allah memerintahkan mereka dengan beberapa suruhan dan tegahan. Perkara ini mereka dapat mengetahuinya dengan pengetahuan yang yakin. Adakah masyiah ataupun kehendak Allah adalah perkara ghaib yang tidak ada jalan untuk mendapatinya, maka bagaimana mereka dapat mengetahuinya? Dan sekiranya mereka dapat mengetahuinya dengan yakin, maka bagaimana pula mereka akan lari daripadanya? Apa maksud Syekh Qutb? Dia kata, ya Allah, dalam bahasa mudahnya dia kata, perkara yang Allah suruh dan Allah larang, hak tu kita yakin tak daripada Allah? Dah yakin dah, sebab dalam Quran dah sebut. Dalam Quran sebut tak berkenaan dengan riba? Sebut dah. Maka tinggalkanlah riba, itu cerita dia. Benda-benda yang Allah suruh dan Allah larang telah jelas dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi kehendak dalam diri Allah yang tu sangat gaib, sebab Allah tu sendiri pun gaib, kita tak nampak dia. Kehendak dia pun gaib, dan Allah Subhanahu Wa Taala dia tak perlu nak menjelaskan bagi kita apa-apa yang dibuat. Ini keyakinan kita dalam Islam. Dia tak perlu menjelaskan bagi kita. Kita alhamdulillah umat Islam, kita bukan bangsa yang mempertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya sebut macam tu? Sebab tamadun barat memang macam itulah perangai dia. Kalau Tuhan penyayang, kenapa Tuhan bagi Covid dan sebagainya? Ikut suka hati dia, nak buat apa? Fa'alul lima yurid, yang maha berbuat apa saja dia kehendaki. Kita bukan bangsa yang pertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertikai, kalau Tuhan penyayang, kenapa kanak-kanak mati? Kalau Tuhan penyayang, kenapa ada orang miskin dan sebagainya? Itu semua kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah nak bertikai lah benda tu. Kita umat Islam alhamdulillah, kita yakin dengan kebijaksanaan Allah, kita yakin dengan keadilan Allah, dan kita kata apa yang Allah berkehendak semua ada hikmahnya. Habis sampai situ kata. Kita sebagai manusia ni taat saja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perintah ketaatan tu ada dalam Quran Sunnah, tetapi kehendak Allah yang tu dia tak beritahu kita macam mana. Yang mana kehendak khusus, kehendak umum, dia nak manusia beriman dan sebagainya, yang tu adalah. Tapi kehendak khusus, apa yang dia nak buat orang ni, macam mana nasib orang ni, yang tu rahsia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda tu kita tak dapat nak tahu. Kita kata kita tak pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita pun tak tengok tulisan Allah. Jadi macam mana kita nak tahu? Kemudian dia kata, sesungguhnya suruhan Allah dan larangannya adalah dapat diketahui secara qat'i. Yang tu sebenarnya dia sebut qat'i, dia tulis itu qut'i. Silap terjemahan. Qat'i ni maksudnya, qat'i ni asal daripada perkataan qata'a maksud dia putus. Okey, kalau sebut qat'i maksudnya apa? Kebenarannya telah diputuskan, tak ada percanggahan lagi dah. Okey, sebagai contoh apa? Macam saya sebut tadi dah, ada dah Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang mencuri dalam Quran? Ada. Yang tu memang tak boleh nak bertikai dah, habis cerita dah tu. Arahan Tuhan habis dah. Allah kata wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri perbuatan zina. Qat'i dah tu kan? Qat'i terputus habis kat situ dah pun.
Quran dah sebut sebutir-sebutir, maka kebenarannya dapat disahkan. Tak ada kita kata ada ke Tuhan haram ke zina, ada ke tak ada, ada tak ada, apa kata kita bincang, tak payah, benda tu dah terputus dah pun. Okey, itu maksud qat'i. Maka dia kata, kenapakah mereka membelakangi suruhan dan melanggar larangan Allah yang telah pun maklum secara qat'i menuju kepada perkara ramalan dan agak-agak yang mereka tidak mengetahuinya. Masya Allah. Sebab tu saya kata Penasiran Said Qutb ni banyak permata dia. Dia kata maka orang yang nak salahkan takdir ni, dia kata kenapa benda yang dah jelas Allah suruh mereka belakangkan arahan Allah, kemudian mereka buat maksiat, mereka kata ni sebab Allah nak buat kami maksiat. Tak ke kelang kabut habis tu. Sedangkan kehendak Allah kita tak tahu, tetapi arahan Allah menjauhi maksiat yang tu jelas. Itu maksud Syed Sabiq. Inilah dia kata-kata putus dalam masalah qadar Allah. Saya nak cuba habiskan bahagian ni. Sesungguhnya Allah tidak taklifkan manusia. Maksudnya Allah tidak memberatkan manusia. Sampai di kitab tu buat catatan sikit. Tidak memberatkan manusia mengetahui qadar Allah dan masyiah, iaitu kehendaknya yang gaib, hingga mereka dapat menyesuaikan diri menurut qadar yang gaib itu. Malah Allah taklifkan mereka dengan suruhan dan larangan supaya mereka dapat menyesuaikan diri menurut suruhan larangan itu. Maksudnya Allah dia tidak beratkan pada kita. Kita ni lahir kat dunia, sampai masa Allah beritahu kita, okey, dalam hidup kamu ni kena buat sekian-sekian. Saya nak kamu jadi sekian-sekian ni, apa sebab Allah tak buat macam tu. Okey, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat adalah ditentukan arahan dan larangan dan disuruh kita ikut itu saja atas kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun buat yang tu saja. Jangan banyak tanya. Ketika mereka berusaha menyesuaikan diri dengan demikian, Allah tegaskan bahawanya ia akan memberi petunjuk kepadanya dan membuka dadanya untuk mematuhi Islam. Ini adalah mencukupi bagi mereka dalam masalah qadar, di mana masalah ini akan nyata dalam keadaan ilmi sebagaimana satu masalah yang mudah, jelas dan tidak berbelit dengan perbahasan dan hujjah. Okey, makanya dalam bab qadar ni kita kata dia adalah daripada kehendak Allah, tetapi yang pasti dalam Quran, dalam hadis, Allah dah beritahu apa yang kita kena buat dan apa yang kita jangan buat. Habis kat situ saja. Maka kita banyakkan beramal. Sebab tu saya tertarik dengan muqaddimah yang diberikan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Waktu dia tulis kitab, saya tak ingat kitab mana satu ataupun petikan daripada kitab mana. Dia banyak terkesan dengan guru dia Al-Imam Malik rahimahullah. Jadi dia kata guru kami dulu, syekh kami dulu, Al-Imam Malik rahimahullah, dia kurang suka membincangkan aniddin, munaqashatu aniddin. Dia kurang suka membincangkan din ni, kalau bahasa kita agama, tapi uruf masa tu din ni maksudnya perkara gaib, macam bab qadar ni. Maksudnya perkara-perkara yang bersangkutan akidah yang Allah dah beritahu secara jelas, kita nak tanya lebih-lebih. Al-Imam Malik tak suka perkara macam tu. Macam zaman sekarang ni lah, orang duk tanya, ustaz, Tuhan tu dia wujud dalam keadaan bertempat ke tak tempat? Yang hang sibuk tanya pasal apa? Saya ada rakan-rakan dulu terpengaruh dengan falsafah ni, memang mereka tanya Allah Subhanahu Wa Taala tu bertempat tak bertempat. Saya kata di istiwa atas arash, macam dia sebut dalam surah Ar-Rahman. Kata okey, di istiwa atas arash dia. Arash dia tu duduk atas apa? Saya kata hak tu boleh jawab sebab ada dalil. Wa kana arshuhu 'alal ma', arash dia atas air. Okey, kalau Tuhan istiwa atas arash, dia tanya sebelum ada arash tu apa? Saya kata itu boleh jawab lah sebab ada ayat Quran. Sebelum ada arash, ada asap saja, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata sebelum ada asap tu ada apa? Mana saya tahu? Allah tak beritahu. Yang dia sibuk sangat tu kenapa? Tuhan bertempat tak bertempat, Tuhan duduk atas arah tak, kenapa sibuk sangat dengan perkara tu? Al-Imam Malik rahimahullah, dia tak suka bincang perkara ni, kata Al-Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab dia kata la yufidul amal, tidak memberikan faedah kepada amal kita. Kamu tahu berkenaan arash tu, sebelum ada arash ada apa? Benda tu menambah kepada amal soleh kita, tak tambah pada amal soleh. Maka sebab tu kata Syafi'i, Al-Imam Malik rahimahullah, dia punya pandangan dia, ilmu yang berguna adalah ilmu yang membawa kepada amal. Sebab tu dia banyak ceburi bidang fiqh. Masya-Allah, ulama dulu warak, tuan-tuan. Bila Allah dah kata macam tu, dia tak suka nak persoal banyak-banyak, betul? Maka sebab tu dia ceburi bidang fiqh. Sebab apa? Sebab bidang fiqh ni dia beri jawapan pada kita, kita nak buat macam mana, itu cerita dia. Masuk raya haji, ustaz, saya ni raya haji dah beli lembu, ustaz, tapi tanya-tanya tukang sembelih semua penuh, tak boleh nak sembelih lembu siang. Lalas seorang ni kata, saya sanggup tapi saya sembelih lembu malam. Boleh ke tidak pada raya korban kita sembelih lembu malam, bukan siang? Yang tu perbincangan sebab dia menuju pada amal. Nampak tak?
Yang tu ada tak faedah dia? Adalah faedah dia, sebab kita nak buat pahala, tapi kita tak tahu benda yang kita buat tu boleh ke tak boleh. Itu fiqh tuan-tuan. Ustaz, saya nak buat solat duha. Solat duha ni mula pukul berapa? Itu fiqh. Nabi SAW, sahabat bincangkan, Nabi mula solat duha tu pukul berapa? Saya lagi kan, kalau tak tanya ustaz, saya habis solat subuh, saya takut tinggal solat duha, saya solat duha tu. Boleh macam tu? Tak boleh ya. Nampak tak? Perkara-perkara, soalan yang membawa kepada amal, soalan yang membawa kepada amal soleh, kata Imam Malik, pada dia itulah ilmu yang berguna. Okay, sebab tu balik pada qadar dan qadar ni sama juga. Jangan kita tanya ke depan ni Allah tentu saya macam mana kalau Allah tentu saya macam, jangan tanya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kamu kena beramal soleh. Hak tu, yang tu pasti Tuhan tentukan. Maka usaha kita atas dunia, kita buat hak tu lah, sebab Tuhan pun arah kita macam tu saja. Itu maksud Syed Qutb. Kemudian dia kata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa sekiranya ia mengkehendaki penciptaan anak cucu Adam daripada permulaan tabiatnya hanya mengenali hidayah, ataupun memaksa mereka mengikuti hidayah, ataupun mencampakkan hidayah tanpa paksa. Tetapi Allah mengkehendaki sebalik itu, ia mengkehendaki Bani Adam diuji dengan memberi kekuasaan memilih. Ni saya cakap tadi. Okey, kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, kalau Allah berkehendak, Allah buat semua manusia ni mentauhidkan Allah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Allah kata kalau kami nak, kami boleh buat manusia ni dalam satu ummah. Ulama mufassirin menafsirkan apa maksud ummah tu. Adakah satu ummah tu maksudnya semua orang Melayu saja ke, ataupun semua orang Cina saja ke, ataupun semua India saja? Tak. Maksud Allah Subhanahu Wa Taala manusia satu ummah, maksudnya semuanya ummatul muslimin, semuanya umat Islam. Kalau Allah berkehendak, Allah boleh buat macam tu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebijaksanaan dia tak mau buat macam tu. Apa yang dia buat? Dia turunkan Quran, dia turunkan Rasul, dan dia berikan kuasa memilih. Kenapa dia buat macam tu? Wallahu alam. Itu kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni memang satu soalan alam besar yang memang kita sama-sama tak boleh nak jawab. Kita kata memang dah Allah pilih macam tu, supaya ia menolong orang yang ingin kepada hidayah untuk mendapat hidayah, dan supaya membantu orang yang ingin pada kesesatan untuk berada dalam kesesatan, dan berlaku sunatullah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang siapa yang nakkan hidayah, insya-Allah memang dapat. Satu saya kata, kita tak pernah jumpa lagi lah orang yang nak mencari agama yang benar tapi tak jumpa Islam. Setakat ni kita tak jumpa lagi. Tuan-tuan dengar tak pernah dengar nama Syekh Yusuf Estes? Pernah dengar? Yusuf Estes ni dia dalam tim Dr. Zakir Naik kita lah. Okey, dia bukanlah tim, maksudnya dia orang kata apa, dari sudut dia punya dakwah tu kita kata sama otai lah. Cuma saja Zakir Naik ni tempat dia sekarang ni dia dah duduk kat Putrajaya lah. Sebelum ni banyak kat India. Yusuf Estes ni banyak dekat Amerika Syarikat. Dia cerita macam mana dia masuk Islam. Dia cerita bagaimana dia tak puas hati dengan penafsiran Bible dan sebagainya. Ada perkataan yang tertukar, bercampur habis, saya tak ingat kisah detailnya. Tapi dia kata akhirnya dia tanya pada padri-padri yang dia anggap alim ni. Dia kata jawapan padri tu buatkan dia ragu. Sebelumnya dia adalah pendakwah Kristian, dia bukan Kristian biasa-biasa. Sebelum tu dia pendakwah Kristian. Dia bukan Kristian yang main-main ikut minum arak, berzina, judi, tiba-tiba Ahad menyanyi nak masuk syurga. Dia bukan Kristian macam tu. Dia memang pendakwah betul. Dia memang, nak kata pendakwah bukan, pendakwah. Dia memang pendakwah Kristian betul. Okey, jadi bila satu hari dia ada satu perkataan berkenaan, perkataan tu tak silap. Kalau terjemahan dia, satu terjemahan pedang, satu lagi terjemahan kasih sayang. Jauh sangat dia kata. Lalu dia tanya kenapa silap penterjemahan. Dia punya tanya-tanya. Akhirnya dia kata, Bishop, padri besar dia tu kata, dulu orang Itali dulu mereka suka makan spaghetti. Jadi bila mereka tulis tu mereka makan spaghetti tu terkena, dia tukar perkataan. Dia kata apa punya jawapan macam tu, dia kata. Ini buku Tuhan, dia kata. Takkan buku Tuhan jatuh spaghetti habis, berubah habis, dia kata. Lalu dekat situ dia kata, dia cakap betul-betul, dia tak cari Islam, dia kata. Dia tak spesifik cari agama Islam, tak. Tetapi dia dah confuse habis dah. Buddha kata macam ni, dia kata. Hindu kata macam ni, Kristian macam ni. Dia dah habis confuse. Dia kata saya berdoa, dia kata. Saya berdoa, dia kata Tuhan, siapa-siapalah nama dia. Tuhan, dia kata guide me. Tolonglah bantu saya, tolong beri saya petunjuk. Kemudian dia kata dia sujud. Dia sujud dengan fitrah, berbalik pada fitrah, dia sujud. Dekat situ dia terdetik, inilah benda yang orang Islam buat 5 kali sehari, dia kata. Dia terdetik kat situ. Ni orang Islam buat 5 kali sehari sujud. Dekat situ dia cari Islam, alhamdulillah dekat situ dia masuk Islam. Yang sekarang dia jadi pendakwah Islam. Yang ni maksudnya orang yang nak cari hidayah, dia akan jumpa Islam, dia akan jumpa punya.
Kalau sekalipun dia tak cari satu agama yang spesifik pun, dia akan jumpa Islam. Itu kata Hamka. Sebab tu ada separuh orang silap faham. Dia kata Hamka pernah bercakap berkenaan pluralism agama. Betul. Tapi maksud Hamka pluralism agama tu bukan maksud semua agama setaraf. Hamka tak maksud macam tu. Kalau tengok dalam dia punya tafsir tafsir apa? Al-Azhar dia tu kan. Kalau tengok tafsir Al-Azhar dia tu, dia kata maksud pluralism agama dia katalah semua manusia ni satu hari dia kata berpakat, kita tinggal semua agama kita dan kita cari satu agama yang benar. Dia kata kita tinggal semua agama kita dan kita cari satu agama benar, kita bersepakat, kita dah jumpa agama tu, kita masuk agama tu. Dia kata dia yakin mesti Islam punya, dia kata. Dan ketika tu semua orang sama agama. Itu dah di sisi Hamka pluralism agama, maksudnya satu agama iaitu Islam. Bukan semua agama sama taraf macam liberal yang duk faham, bukan macam tu. Okey, jadi itu yang dimaksudkan. Orang yang cari hidayah, Allah akan bantu punya. Okey, tapi kalau dia sendiri pun hidayah dah sampai depan mata, tak mau ikut juga, hak tu bukan salah Allah Subhanahu Taala, hak tu yang dia tak mau ikut. Dan sama macam orang geng-geng kafir nak kata kami ni buat maksiat sebab Allah berkehendak kami buat maksiat. Kita isyak masuk apa? 10 minit lagi. Baik, saya habiskan ni sikit. InsyaAllah 2 minggu lagi kita masuk yang seterusnya. Masalah ini adalah terang, dibentangkan dalam bentuk yang paling mudah dapat difahami oleh fahaman manusia. Berbahas dan berbantah dalam masalah ini adalah satu perkara ganjil dalam pandangan dan manhaj Islam, di mana perbahasan dalam masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh mana-mana falsafah atau mana-mana teori kepada natijah yang memuaskan, kerana ia merupakan perbahasan dalam satu masalah dengan uslub yang tidak sesuai dengan tabiat masalah ni, ataupun dalam bahasa senangnya, otak kita tak boleh nak faham. Senang cerita macam tu. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala terlalu luas sehingga kan kita tak dapat nak faham. Okey, sebab tu Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, orang pernah tanya pada dia, apa dia qada dan qadar? Dia kata qada dan qadar adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sebelum tu pun pernah ditanya sama, qada dan qadar Allah ni sebenarnya Allah tentu macam mana pada kita? Kata Ali bin Abi Talib, qada dan qadar adalah sebahagian daripada kehendak dan ilmu Allah, dan nak bincang masalah ni umpama masuk dalam lubang yang gelap, kita tak jumpa apa, dia kata. Kita tak boleh nak faham. Maka kita kata dia sebahagian daripada kehendak Allah, kita ni beramal sajalah sebagaimana yang Allah suruh. Cukup sampai situ. Okey? Wallahu alam, saya ingat sampai situ saja. Harap-harap adalah manfaatnya. InsyaAllah 2 minggu lagi lah. Tak ada haram melintang, insyaAllah kita jumpa. Baik, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala